Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, penguasa, pencipta, pemilik, pentadbir, yang menentukan segala yang wujud. Dialah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah dan disujud. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih yang teragung, Nabi yang terulung, manusia yang paling disanjung, yang sempurna pada sifat dan akhlaknya, yang telah menunaikan tanggungjawab, menyampaikan risalahnya, menasihati umatnya kepada kebaikan. Juga selawat ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Syukur pada Allah, pada pagi ini kita dipertemukan dalam siri kuliah akidah kita yang dibawakan oleh PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia. Alhamdulillah, kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sebahagian dari mereka yang beriman. Hari ini kita baca surah Yusuf. Pagi tadi sesi tadabbur berakhir pada ayat 103. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Kebanyakan manusia, walaupun kamu bersungguh-sungguh, kebanyakan manusia tidak beriman. Kebanyakan manusia tidak beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha sedaya upaya baginda menyampaikan risalah Allah. Tetapi Allah Azza wa Jalla mentakdirkan bahawa yang menerima hidayah Allah ni dan yang akan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sedikit sahaja dari golongan manusia. Allah Ta'ala sebut tentang orang yang bersyukur, sedikit saja orang yang bersyukur. Allah Ta'ala sebut orang beriman, sedikit saja orang yang beriman. Malah ahli syurga ni, nisbah mereka berbanding ahli neraka, dari 1000 nisbahnya 1. Satu ahli syurga, 999 ahli neraka. Kerana itu kita sedar dan kita tahu bahawa nikmat hidayah Islam adalah nikmat yang sangat-sangat berharga dan istimewa. Syukur kepada Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Dan itulah ucapan ahli syurga. Kalau kita tengok dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang perkataan ahli syurga. Apabila mereka memasuki syurga, antara perkataan mereka ialah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, dan tidaklah kita mendapatkan hidayah melainkan dengan petunjuk dari Allah. Jadi seringkali kita perlu ingatkan diri kita akan nikmat ini dan menjadi kewajipan bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah di atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oleh kerana nikmat iman dan Islam ni sangat istimewa dan penting, maka menjadi tanggungjawab kita seterusnya untuk menyuburkan dia dan menggarap dia biar menjadi
satu perkara yang memberikan dan mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Tidak ada yang lebih memberikan ketenangan pada hidup manusia berbanding akidah yang sahih, kerana di saat itu dia akan merasa tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang kawan saya terkesan dengan Covid. Bukan kena penyakit, tak, terkesan dari sudut ekonomi. Tak jalan projek, tak jalan bisnes. Sehingga dia kata loss mula-mula kena ustaz. Tapi bila saya duk belajar tentang akidah, kalau ustaz dah ajar saya tadabbur, saya dengar juga jarang-jarang. Tapi saya lebih suka cerita bab akidah. Sebab apa dia kata ustaz? Bila saya belajar akidah, saya faham. Bila kita minta dengan Allah, kita dapat yang kita minta itu rahmat. Kita tak dapat pun rahmat. Allah bagi yang lain daripada kita minta pun rahmat. Sebab apa? Sebab Allah ni dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi dia belajar akidah, dia akan jadi tenang dalam hidup dia. Kerana dia kenal Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Pencipta dan Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi akhirnya dia mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Okey, kita orang beriman kepada Allah, di situlah titik punca ketenangan kita. Seorang lagi saudara saya kerja di Jepun, 12 tahun kerja. Kerja jadi siapa peringkat kira besar lah, jadi orang besar. Sekarang ini pun dia balik di Malaysia, alhamdulillah dapat jadi kerja Honda, jadi orang besar Honda. Sekarang ni patah balik duduk Jepun balik. Jadi antara think tank company Jepun untuk global punya. Waktu dia kerja di Jepun, dia kata memang orang Jepun ni kuat kerja. Zaman dulu kadang-kadang partner dia tiba-tiba tak datang, kita ingat MC. Tengok-tengok rupanya mati, bunuh diri. Di Jepun macam tu. Jadi saya tanya dia macam mana kerja, stres betul ke? Dia kata stres, memang kerja Jepun kat stres. Cuma kita orang Islam, dia kata beza dengan mereka. Dia kalau stres, dia pergi cari arak, dia minum sampai mabuk, dia pergi nyanyi karaoke, dia judi, dia lupa pada perkara kesibukan dia. Tapi bila balik habis tu stres balik. Kita orang Islam, alhamdulillah, kita ambil air sembahyang, wudu, solat 2 rakaat, kita mengadu kepada Allah, maka hilang stres kita, insya-Allah. Jadi itu antara kenikmatan Islam. Jadi sebab tu tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita belajar akidah untuk menyuburkan iman kita, untuk menambah ketenangan dalam hidup kita, dan lebih penting sekali untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi ini kita akan sambung bacaan kita dalam kitab kecil kita, Ambillah Aqidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nota ada dengan kita kan? Dekat telefon keluar. Tajuk kita pada pagi ini ialah Jihad, Wala dan Hukum. Jihad, Wala dan Hukum. Persoalan yang pertama, apa hukumnya jihad fi sabilillah? Apa hukumnya berjihad fi sabilillah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah." Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan maupun berat. Kalau kamu rasa ringan nak pergi, pergi. Kalau kamu merasa berat nak pergi, pergi juga. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Maka berdasarkan ayat ini, jawapan kepada soalan tadi, apa hukum jihad fi sabilillah? Hukum jihad fi sabilillah adalah wajib. Wajib dengan harta, wajib dengan jiwa, dan wajib dengan lisan. Mana ada kala kewajipan itu berlaku pada jiwa kita.
Ada kala berlaku pada harta kita dan ada kala berlaku pada lisan kita. Nabi SAW bersabda pula. Jadi Quran Allah Taala kata berjihad. Dalam Al-Quran kebaikan jihad ni memang banyak. Okay? Nabi SAW juga bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik dengan harta kalian, jiwa kalian dan lisan-lisan kalian. Jadi ada hadis dari Nabi SAW memerintahkan kita supaya berjihad melawan orang musyrikin. Jadi kalimah jihad ni, oleh kerana tajuk kita ada satu soalan ya bab jihad, dia ringkaskan. Suka saya untuk detailkan persoalan jihad sebelum kita masuk kepada bab wala'. Wala' nanti bab wala' ni kadang-kadang sekarang ni orang famous istilah wala' ni kepada politik. Nah, parti politik. Siapa orang jadikan gelaran pula. Wala'un dia kata. Cuma kalimah wala' tu sebenarnya adalah kalimah agama. Wala' atas hamzah wala'. Dia ada al-wala' wal-bara'. Al-wala' wal-bara'. Tapi kita akan bincang pada hari ini satu masalah jihad, kemudian masalah wala' dan juga al-bara'. Okey. Masalah jihad. Jihad ni maknanya berjuang di jalan Allah. Jihad ni berjuang. Maksud jihad ni berjuang. Nama lagi jihad ni mujahadah, perjuangan. Orang panggil mujahadah tu perjuangan, jihad. Baik. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah. Okay. Idza urifa hadza fal jihadu arba'a maratib. Fal jihadu arba'u maratib. Ibnul Qayyim kata jihad tu ada 4 martabat. Ada 4 peringkat. Pertama, jihad melawan nafsu. Kedua, jihad melawan syaitan. Ketiga, jihad melawan kafir. Keempat, jihad melawan munafik. Jihad melawan munafik. Ada 4 kategori jihad merujuk kepada keadaan kita. Mana bukan bila sebut bab jihad ni lah awal orang kafir je. Ibnul Qayyim sebut ada 4 kategori jihad. Jihad lawan nafsu, jihad lawan syaitan, jihad lawan orang kafir dan jihad lawan orang munafik. Okey, kita akan jelaskan satu-satu agar kita dapat beramal dengan ayat Quran yang memerintahkan kita supaya berjihad. Nabi suruh kita jihad dengan apa? Jihad dengan nyawa, harta dan lisan. Maknanya pada 4 kategori jihad tadi, dia melibatkan 3 aspek dalam diri kita. Keempat-empat jihad tadi ada kaitan dengan 3 aspek. Panggil nyawa, lidah dan juga harta. Okey. Kita pergi kepada satu-satu. Jihad melawan nafsu. Okey. Jihad melawan nafsu. Soalan kita satu je dalam nota kita. Cuma kita detailkan. Jihad melawan nafsu ni ada 4 pula martabat dia. 4 pecahan pula. Jihad melawan nafsu ada 4 pula kata Ibnul Qayyim. Yang pertama, berjuang atau berjihad untuk belajar ilmu.
dan agama. Nak belajar agama kena jihad tak? Kena berjuang. Ada orang sampai peringkat bermusafir keluar, korbankan harta, korbankan kesenangan, korbankan tanah air. Pasal apa? Semata-mata nak pergi belajar ilmu agama. Para ulama dulu pindah daripada negeri ke negeri, pindah daripada negeri-negeri. Pasal apa? Duduk belajar. Kita 4 tahun balik, dia 4 tahun duduk situ, lepas tu 4 tahun pergi lagi sampai akhir hayat. Kadang-kadang hayat mereka habis dalam perjalanan mencari ilmu. Kita pasal ada CJ kan, bila habis CJ dah dapat CJ balik selesai, aku dah dapat CJ dah, alhamdulillah. Okey. Sedangkan orang dulu tak ada CJ, sampai bila? Sampai mati. Itu jihad mereka. Kemudian, okey, yang kedua, setelah pertama pada nafsu jihad mencari ilmu. Yang kedua, jihad beramal dengan ilmu. Allahu Akbar. Nak beramal dengan ilmu kena jihad juga lawan nafsu. Kadang-kadang kita tahu dah. Macam kita tahu hadis mayang sunat lah. Lepas mayang sunat, kita tahu fadilat dia. Tapi mari kadang-kadang Assalamualaikum. Nak semayang kau nak pergi dulu. Semayang kan nak pergi, kita pergi dulu semayang sunat nanti kemudian lah. Padahal kita tahu, tak? Kita tahu kelebihan baca Quran. Pada orang suruh baca Quran, tak apalah, nantilah, tunggulah. Jihad kena lawan nafsu ni. Pasal apa? Nak beramal dengan apa yang kita tahu. Sedap Ustaz kecek. Dia lagi kuat kena pada. Lagi tahu, lagi banyaklah jihad dia. Tak? Lagi banyak kita belajar, lagi besarlah jihad untuk beramal dengan ilmu. Jadi ingat, ulama-ulama dulu dia automatik ke? Bila belajar, jadi pandai sendiri, jadi soleh sendiri. Tak. Ilmu ni satu benda, amal satu benda lain. Nak beramal dengan ilmu, kena ada 2 kombinasi. Jihad pertama cari ilmu, jihad kedua amal dengan ilmu. Yang ketiga, jihad untuk berdakwah menyampaikan ilmu. Itu melibatkan nafsu juga tu. Okay? Jihad untuk menyampaikan ilmu. Dan yang keempat, untuk sabar dari kemaksiatan dan yang menghalang dakwah. Yang menghalang ilmu tadilah. Sabar di atas benda-benda yang menghalang ilmu kita daripada maksiat, dosa, berbuat jahat dan seumpama dengannya. Tu pun kena sabar juga. Nak buat maksiat pun kena nak buat maksiat, nak tinggalkan maksiat pun kena sabar. Nak buat taat kena sabar, nak tinggalkan maksiat pun kena jihad. Macam orang nak berhenti isap rokok, dia punya jihad dia dahsyat tak? Dahsyat. Baik. Kemudian itu kategori jihad dengan nafsu. Adapun jihad dengan syaitan. Sabar dalam meninggalkan atau berjihad meninggalkan maksiat dan yang menghalang dari menghalang dari jalan ilmu. Adapun jihad lawan syaitan. Syaitan ni kita perang dengan dia. Allah Ta'ala suruh kita jadikan syaitan ni musuh. Okay. Allah Ta'ala suruh jadikan syaitan ni sebagai musuh. Bukan 1, 2 ayat Quran. Banyak ayat Quran. Allah Ta'ala suruh kita ni jadikan syaitan sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduwwun
fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan ni musuh, maka jadikanlah dia musuh. Okey. Jadi dari sudut mana kita berjihad melawan syaitan? Berjihad melawan syaitan, pertama, melawan syaitan dari syubhat. Syubhat, perkara-perkara syubhat. Syubhat yang dimaksudkan ni bukan makanan syubhat. Syubhat yang dimaksudkan ni daripada apa? Syubhat dari sudut akidah. Biasa kita dengar syubhat, benda-benda syubhat ni makanan lah. Orang tanya, ada logo halal lah? Tak ada. Syubhat ni. Sekarang ni kalau ada cop halal pun kena hati-hati. Kat Johor pun dia tangkap orang. Tak, gudang import daging tak halal, sampai sini baru cop halal. Kita duk makan sedap je, kita kata daging ada cop halal. Padahal orang tipu. Dalam keadaan macam sekarang ni, orang tak ada berat sangat halal. Kita boleh percaya je pada halal. Kita boleh percaya je pada halal pasal ada pihak yang telah autoriti kita. Percaya pada yang autoriti. Yang tak ada autoriti tu kita kena spare sikit. Yang ni betul ke tak betul ni? Sebab kadang-kadang sekarang ni dia nak lari daripada logo halal yang autoriti. Dia dah pandai dah cop logo-logo halal yang bukan rasmi. So, kalau kita beli kat kedai, kadang-kadang kat kedai Iko RM2 tu kan, tengok cop halal dah, tapi bukan halal kita lah. Halal daripada India, halal daripada Cina, halal daripada macam-macam logo halal. So kalau kita ni berdasarkan perkara tersebut, kita boleh tengok, kita nak bersandar kepada dia, boleh dah. Orang yang tipu logo tu dia yang tanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Okay? Tapi kalau kita ni ada sikap sedikit berhati-hati, kita tengok kandungan dia pun kita tahu, ataupun asal usul dia kita tak tahu, so kita ambil sikap berhati-hati untuk tidak makan lah. Bagi tu bab wara'. Tapi kalau dia nak makan dah ada logo halal, kira okey dah. Sebagai orang awam, ada logo halal, kira dah okey. Kalau bukan halal dalam keadaan dia tertipu, mana itu dia tidak berdosa disebabkan kejahilan dia. Okey. Baik. Jadi syubhat biasanya bab makan. Bab makan ni orang memang bimbang sungguh bab makan. Nak tengok logo halal ke tak halal. Okey, syubhat bab makan. Cuma yang syaitan lagi, syubhat bab makan ni yang tipu kita manusia. Yang tipu kita bab makan ni biasa manusia. Syaitan dia ada syubhat lain. Syaitan dia tipu syubhat dari sudut akidah. Akidah, ada tak benda syubhat dalam akidah? Ada? Benda syubhat dalam akidah adalah kefahaman yang menyimpang dari Islam tetapi dijenamakan sebagai akidah Islam. Ini syubhat. Orang panggil samar-samar. Benda tak ada dalam Islam tapi dinampakkan sebagai Islam. Syubhat. Kalau kita kata cop halal, halal palsu jugalah gitu. Seperti contoh ajaran Syiah. Ajaran Syiah bukan daripada Nabi SAW. Kalau orang tanya Syiah ada zaman Nabi? Tak ada. Syiah muncul zaman bila? Zaman Sayyidina Ali. Betul tak? Keimanan yang ada pada ajaran dia tak ada pada zaman Nabi SAW. Dan apa yang mereka iktikad pada sahabat Nabi, bahawa Abu Bakar kafir, Umar kafir, Uthman kafir, semua tu adalah akidah yang menyimpang dari Islam. Sebab apa? Nabi bagi tahu Abu Bakar masuk syurga. Nabi bagi tahu Umar masuk syurga. Nabi bagi tahu Uthman masuk syurga. Mari tang dia kata kafir. Kan lain tu. Nabi bagi tahu isteri dia Aisyah radhiyallahu anha, iktikad kita
Mana-mana isteri yang Nabi meninggal masih isteri Nabi, mereka akan bersama dengan Nabi dalam syurga. Tapi tiba-tiba Syiah kata Aisyah dan Hafsah kafir. Syubhat tak? Syubhat. Itu syubhat dari sudut akidah. Tapi masalahnya orang tak pandang cop logo daripada pihak yang berwajib. Kalau kira fatwa, seluruh negeri pun memfatwakan dia Syiah adalah sesat. Tapi orang terfitnah banyak. Baru ni ada orang tanya cerita apa tu? Rasa kahar. Rasul kahar. Rasul mengaku. Rasul Melayu. Dekat sini je, belakang ni ya, tak jauh daripada tempat kita ni. Dia mengaku dia ni Rasul. Nama dia kahar. Dia ni Rasul untuk bangsa Melayu. Jadi tak pakai bahasa Arab. Dia nak Rasul bahasa Melayu. Kita tanya dia mana ayat Quran dia turun kat dia. Dia kata surah Yasin. Surah Yasin tu turun kat kahar Melayu ni. Mana dalil dia? Innaka laminal mursalin. Yasin wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Mana dalilnya? Innaka, sesungguhnya ka tu kahar. Senang aja dah. Kita kata kalau betul lah Nabi ni dia terima wahyu ikut bahasa dia. Kenapa pula surah Yasin turun kat kahar? Mana surah Melayunya? Tak ada. Ini syubhat. Dan inilah hak syaitan suka. Mari pula ajaran Jahmiyah. Jahmiyah ni kau berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala kata Allah Maha melihat, dia kata tak, Allah Taala tu tak melihat. Nanti melihat tu sifat sama dengan makhluk. Allah Taala kata Maha mendengar, dia kata tak, dia pula takwil sifat Tuhan. Allah Taala kata Maha melihat, Maha mendengar, dia kata tak, Allah Taala tak melihat, tak mendengar. Pandai dia pula pada Tuhan. Ini syubhat. Okay? Kita ahli sunnah wal jamaah beriman dengan Allah dalam sudut akidah sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla khabarkan kepada kita. Tanpa kita tokok tambah. Pasal apa? Sebab kita tak tahu tentang Allah melainkan apa yang Allah bagi tahu kepada kita. Tapi syaitan ni berakidah ya Allah. Tuan-tuan, mantap pula tu ada ajaran-ajaran yang memang Masya Allah pengikut dia ramai. Contohnya kumpulan Arqam. Kumpulan Arqam difatwakan sesat, ditangkap. Kemudian lepas dibebas, sampai sekarang ni masih lagi ada. Walaupun Abu Ya dia dah meninggal, tapi masih lagi pengikut dia kata tak, Abu Ya tak meninggal. Masih hidup. Jadi saya katakan syubhat-syubhat beginilah yang kita kena lawan. Lawan dengan ilmu dan lawan nafsu kita juga. Cuma orang tak ambil peduli, kadang-kadang dia kata tak apalah. Dia tak anggap serius. Dan syubhat yang paling besar di akhir zaman adalah syubhat orang yang mengaku menjadi nabi atau rasul dan ada yang mengaku menjadi Tuhan. Ini syubhat. Ada yang mengaku jadi nabi dan rasul, nanti ada lagi seorang dia mengaku jadi Tuhan. Siapa dia? Ayah Pin. Mati juga. Ada satu lagi hak paling hebat tak muncul lagi. Dajjal. Yang ni hak ni paling syubhat paling bahaya. Dan pendusta yang paling ramai pengikut dia adalah Dajjal. Dan dia mengaku jadi Tuhan, bukan main-main tak. Allah bagi kekuatan kepada dia. Dia boleh tunjuk ke langit turun hujan. Dia boleh tunjuk ke bumi keluar khazan harta benda bumi. Dia boleh hidupkan orang mati. Yang ni memang dahsyat tuan-tuan. Yang ni kita kena lawan. Sebab tu sampai peringkat disebut dalam hadis sampai seorang suami ikat isteri dia di rumah. Ikat anak perempuan dia di rumah. Pasal apa? Takut dia terfitnah dengan fitnah Dajjal. Yang ni syubhat kita panggil. Dajjal ni dia wanita ni dia lebih kuasa kan?
Orang wanita lebih mudah terpengaruh dengan dia. Orang wanita ni lebih mudah terpengaruh dengan dia. Tak tahu ya dia bawa apa. Nak kata dia handsome, mata dia rosak sebelah. Biasa perempuan ni tengok orang handsome sikit memang tu. Tahu boleh jadi dia bawa harta yang banyak. Sehingga mudah terpengaruh dengan harta. Itu syubhat. Jadi yang saya katakan paling kita bimbang adalah syubhat dari sudut akidah. Orang panggil benda ni syubhat pasal apa? Haram ni kita tak tahu halal ke haram. Jadi, kalau dari sudut akidah ada benda ni syubhat. Sekarang ni macam-macam kepercayaan keluar, kepercayaan baru. Ni ada yang sampai kata tiap-tiap malam mimpi jumpa Nabi bagi tahu ajaran baru. Ni syubhat, benda-benda macam ni kita kena elak, kita kena takut. Ya. Syubhat tu dalam bahasa kita yang apa dia? Samar. Syubhat. Bukan Menyimpang lain. Dia dinamakan syubhat. Dia memang benda ni menyimpang. Tapi dinamakan syubhat sebab orang awam tak jelas. Sebab tengok perwatakan dia, pakai kopiah boleh jadi pakai serban. Boleh jadi boleh baca ayat Quran. Contoh kadang-kadang orang merawat rawatan Islam, bomo. Kadang-kadang bukan merawatan Islam pun. Dia baca Quran sepatah je. Hak jampi mentera lagi 10 patah. Tapi kita anggap dia rawatan Islam. Syubhat tak? Samar. Bagi orang yang tahu, hak tak hafal, orang yang hafal Quran, kita dengar, kita tahu dah. Dia baca ni bukan Quran ni. Mula-mula tadi dia ayat Quran. Lepas tu hak lain bukan ayat Quran. So kita hafal Quran, kita jelas. Tapi bagi orang awam, dia jadi samar, tidak jelas. Yang amalan sekarang ramai ustaz-ustaz ni untuk bagi ijazah. Bagi ijazah. Ijazah amalan tu, amalan ni ijazah. Dia sebenarnya, terima kasih Kak Ana tanya. Ijazah ni, apa maksud ijazah? Ijazah ni biasanya keizinan untuk menyampaikan atau mengamalkan. Zaman dulu, ijazah ni merujuk kepada sanad amalan. Okey, saya ijazahkan kamu amalan ni yang saya ambil daripada tok guru saya, dia ambil daripada tok guru dia, dia ambil sampai kepada Nabi. Yang tu ijazah. Bagi ijazah dengan sanad. Saya ijazahkan kamu dengan sanad. Itu maksud ijazah. Semua kat kita sekarang ni ijazah dah jadi sijil. Saya ijazahkan awak amalan ni. Kita tak tanya pun dia ambil mana amalan ni. Ada beza ijazah zaman dulu dengan ijazah zaman sekarang. Ijazah zaman dulu asal-asal dia adalah nak menunjukkan amalan dia ni datang dari generasi bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada ijazah. Ijazah zaman sekarang ni hanya lesen. Saya bagi awak ijazah untuk beramal. Kita tak tanya pun awak ambil mana amalan ni. Kalau kita selusuri ijazah dia, kita akan dapati ijazah dia tu tak ada sanad pun. Kita tanya ambil mana amalan ni? Oh, saya ni saya mimpi. Ni saya ambil daripada tok guru saya. Tok guru ambil mana? Tok guru boleh masa dia tapar dekat Gunung Jerai. Contohlah. Okay. Jadi sebenarnya apakah perkara itu ada dalam agama? Itu persoalan pokok dia. Kita bukan nak pertikaikan orang, tak. Tapi kita nak pertikaikan amalan itu. Apakah ada dalam Islam begitu? Sebab apa? Sebab kita sayang kepada agama kita lebih daripada kita sayang kepada individu. Kita sayang kepada fulan, kita sayang kepada orang ni, kita sayang betul sebab dia orang Islam sama dengan kita. Tapi kita sayang kepada agama kita lebih lagi daripada sayang kepada manusia.
Jadi bila seorang tu mengajarkan agama, kita tanya balik, daripada mana kamu ambil ni? Siapa yang cop dia logo Islam? Tak ada. Kalau tak ada, kita kena bimbang. Sebab apa? Yang boleh bagi tahu kita amalan ni berasal daripada agama, hanya dua sumber yang kita buat ukuran. Cop mohon dia. Al-Quran, As-Sunnah. Bila benda ni ada dalam Quran, dia akan jadi Islamlah dia. Ataupun benda ni dalam hadis Nabi, maka Islamlah dia. Kalau ambil dua daripada tu, sebab tu saya sebut pada minggu lepas, perkataan Syekh Ali Hasan An-Nadwi, seorang ulama India. Seorang ulama India, dia tulis tentang bagaimana fitnah berlaku kepada masyarakat Islam di India khususnya dan umumnya di seluruh dunia. Bila Islam masuk ke India, orang-orang India masuk Islam. Tapi bersama dengan masuknya mereka kepada Islam, dia masuk juga amalan-amalan Hindu dia. Sebab tu wujudnya orang bertapa. Bertapa ni, kita ambil satu kes lah, contohlah, kes bertapa. Ada tak dalam Islam amalan bertapa? Maknanya duduk 40 hari bersendirian dalam gua ke mana, makan bertih jagung 7 biji sehari. Kalau kita tak agak dah apa, lapar kita. Kita tak boleh. Kita paling-paling 2 pinggan, 3 pinggan sehari. Dia 7 biji bertih sehari. Soal dia, ada tak amalan ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada tak sahabat Nabi, dia duduk kerja, dia duduk bertapa je? Tak ada. Kalau kita selidik, rupa-rupanya daripada mana? Hindu. Tapi diadaptasi masuk. Syekh Ali Hasan Nadwi sebut, banyak amalan-amalan masuk diserap dalam agama. Pasal apa? Sebab kita tak tahu nak filter. Ada yang kata Nabi dapat wahyu pertama tu masa bertapa dekat Gua Hira. Okey, terima kasih. Apa tanya? Ada orang kata Nabi dapat wahyu pertama sebab Nabi bertapa dalam Gua Hira. Okay. Kita terima Nabi dapat wahyu pertama sebab Nabi bertahannuth, bersendirian atau bertapa dalam Gua Hira. Kita terima. Fakta tu kita terima. Tapi sebagai hujah, kita boleh terima ke tak? Okay. Ini jawapan dia. Pertama, waktu Nabi pergi bertapa, wahyu dah turun, Nabi dah jadi Nabi ke belum jadi Nabi? Belum jadi Nabi. Selepas Nabi diangkat menjadi, lepas turun wahyu pertama tu, Nabi turun daripada Gua Hira, ada tak Nabi kembali ke Gua Hira? Tak. Maknanya setelah jadi Nabi, Nabi tak pernah pun kembali ke Gua Hira untuk bertapa. Jadi kita nak ikut Nabi ni sebelum dia jadi Nabi ke selepas dia jadi Nabi? Kita ikut Nabi selepas dia jadi Nabi. Sebab sebelum dia jadi Nabi, dia tak terima wahyu. Bila dia jadi Nabi, baru dia terima wahyu. Satu. Yang kedua, kalaulah benda tu betul, Nabi tak bertapa sebab masa tu Nabi menghadapi ancaman daripada orang Quraisy. Selepas diangkat jadi Nabi, terpaksa lawan orang Quraisy, tak sempat nak bertapa. Okey? Kita jawab pula. Tu waktu Nabi berlawan. Bila Nabi lawan sampai menang, Nabi menakluk kota Mekah, dan akhirnya orang musyrikin yang ada masuk Islam, yang jadi musuh mati terbunuh ataupun bertaubat. Jadi Nabi dah jadi penguasa di Mekah. Setelah Nabi menakluk kota Mekah, ada tak Nabi kembali ke Gua Hira untuk bertapa? Tak juga. Dua. Yang ketiga, sahabat-sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, yang faham tentang Islam, yang belajar dengan Nabi, ada tak satu riwayat daripada sahabat-sahabat ni yang pergi ke mana-mana dia bertapa? Tak ada juga. Dia duduk mana? Dia duduk di masjid.
Dia duduk di pasar, dia berjihad, dia berniaga, dia belajar ilmu. Sebab itu kalau kita perhatikan pula tentang ajaran Nabi, isu bertapa ni, kalau orang tanya lebih baik bertapa ke duduk dalam masyarakat ramai-ramai? Jawapan dia lebih baik duduk dalam masyarakat ramai. Sebab apa? Kalau kita bertapa, kita solat seorang. Kita duduk ramai-ramai, kita solat jemaah. Betul tak? Ada solat Jumaat, ada ziarah orang sakit, ada ziarah jiran tetangga, ada bersedekah, ada buat baik kepada anak yatim, ada buat baik kepada ibu bapa. Banyak benda-benda yang tidak boleh dilakukan seandainya orang tu duduk bersendirian. Jadi jelaslah kepada kita betapa dalam agama kita kena kembali kepada asal usul agama. Sebab itu banyak benda-benda yang syubhat macam tu. Orang anggap betapa tu betul boleh. Orang anggap dia sebahagian daripada agama, tapi sebenarnya dia bukan daripada agama. Dan itu syubhat dalam akidah. Bersuluk. Bersuluk, duduk ramai-ramai, duduk dalam tu. Boleh tengok satu dokumentari yang dikeluarkan oleh MRM, oleh sahabat kita, saudara Ikram Muhammad Noor, tentang satu agama di Vietnam. Satu agama Islam di Vietnam. Tak pernah tengok? Ada di Vietnam ni, dia ada seorang, dia panggil bangsa Cham. Tapi bukan Champa Kemboja, Cham Vietnam. Cham Vietnam ni, dia beragama Islam, tapi amalan Islam dia sangat berbeza dengan Islam kita. Dia semayang sekali seminggu, semayang Jumaat. Tapi orang pergi semayang Jumaat hanya pergi ke masjid je. Yang semayang tok imam je. Orang lain tengok je. Bila hari puasa, sama juga. Tok imam dan ustaz-ustaz je puasa. Orang lain tak puasa. Dan dia puasa pula di siang hari, hanya puasa tak boleh tak boleh minum air ke tak boleh makan. Pisau rokok boleh. Lepas tu, syoknya, dia kata, kita tak boleh makan selama cahaya masih ada. Jadi kalau kita nak makan tengah hari boleh, kena tutup tingkap sampai gelap, makan dalam gelap. Ada. Bila selidik, macam mana agama ni boleh berlaku? Cek punya cek, zaman dulu ada seorang raja. Raja ni, di Vietnam ni ada dua kumpulan besar. Satu Buddha, satu Islam. Jadi macam mana dia nak mengharmonikan antara dua masyarakat? Maka dia kata, orang Buddha kena terima sebahagian daripada amalan Islam, orang Islam kena terima sebahagian daripada amalan Buddha. Maka kita buat satu benda baru, bersatu di atas agama ni. Jadilah Islam mereka Islam versi Champa. Jadi itu syubhat, benda ni berlaku dalam agama. Ada? Masih ada. Bolehlah pergi tengok, pergi jalan kita tengok. Tapi saya pergi ke Vietnam hari tu, saya tak pergi kepada dia lah. Nanti saya rujuk balik. Dia kata Melayu Cham di Vietnam. Boleh tak? Nampak rupa tu macam Melayu lah. Tapi dia bukan Champa yang Kemboja. Champa Kemboja Islam okey. Baik. Jadi kembali kepada masalah syubhat tadi. Sebab tu Ibnul Jauzi ada tulis satu kitab, Talbis Iblis. Tipu daya iblis, yang mengupas tentang syubhat iblis, tipu manusia. Yang ni kita kena lawan dia dengan ilmu lah. Kita tak boleh nak lawan dengan semangat saja. Kita kena lawan dengan ilmu.
Yang kedua, jihad melawan syaitan adalah jihad melawan nafsu. Sebab syaitan ni suruh manusia buat maksiat, maka syahwat pun dia rasa, masa kita kena lawan nafsu dan lawan syaitan. Kemudian yang seterusnya barulah kita kata jihad melawan orang kafir dan orang munafik. Jihad melawan kafir dan munafik berlaku dengan senjata, dengan lisan dan juga dengan doa. Dengan doa. Ya, ada soalan. Apa beza bersuluk dengan bertapa? Sama. Bersuluk bahasa tasawuf dia panggil suluk. Sebab apa suluk? Sebab dia panggil hidayatus salikin. Salikin ni, salik, apa maksud salik? Orang yang mencari jalan Tuhan. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Jadi dia menyusuri satu jalan mencari ilmu. Jadi diguna nama istilah suluk sebab dia duduk bertapa mencari Tuhan. Tapi soalnya Tuhan ni ilmu ni boleh didapati dengan duduk bersendirian. Nah, sebab tu orang kata kalau kita ni boleh ambil ilmu dengan Nabi, maknanya kerja para sahabat baik tidur je lah. Tidur mimpi jumpa Nabi, tidur mimpi jumpa Nabi. Tak payah gini, tidurlah kerja. Pasal apa? Sebab tidur tu salah satu sifat untuk belajar ilmu. Tapi sahabat tak ada gitu. Kalau duduk bertapa tu, bersuluk tu, boleh mencari jalan kepada Tuhan, jawapan dia, sahabat akan tahu kerja lain. Tapi tak. Mana sebenarnya hadis Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyusuri satu jalan mencari ilmu, Allah memudahkan baginya jalan menuju syurga. Sebab nak dapat agama ni kena dengan ilmu. Tu orang kata kafir, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Siapa nak dunia kena ilmu, siapa nak akhirat kena ilmu, siapa nak kedua-duanya kena ilmu. Tu bukan hadis, cuma ayat pakar motivasi kan. Tapi nak sebutnya apa? Benar, kita nak cari dunia, kena nak cari agama ni dengan ilmu. Kalau kita duduk suluk dalam gelap gelita, kita bimbang hak marinya siapa? Syaitan. Hak bimbangnya marinya syaitan. Jadi sebab itu kita sayang kepada saudara-saudara kita. Niat mereka baik sebenarnya. Mereka nak mencari jalan menuju Tuhan. Tapi jalan menuju Tuhan ni, mana jalan kita sebenarnya? Kita dah minta tiap-tiap hari dengan Allah ni. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita dah minta dengan Allah tu jalan menuju Allah, jalan yang lurus tu. Mana jalan dia? Allah Ta'ala kata dalam Fatihah dah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang engkau murkai. Waladdallin. Bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, engkaulah yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus tu. Jadi jalan kita menuju Allah, kalau manusia ni tak ada lain satu je. Nabi lah jalan kita. Itulah jalan kita. Ikut Nabi. Siapa ikut Nabi, dia akan sampai ke destinasi yang kita nak, iaitulah menuju Allah. Jadi sebab tu para Al-Imam Al-Bukhari, sampai kalau kita baca dalam terjemahan Imam Bukhari, dia sampai mimpi waktu dia Sahih Bukhari tu, dan waktu dia nak tulis Sahih Bukhari,
dia mimpi dia jalan belakang Nabi, dia ikut Nabi tapak demi tapak. Dan dia mimpi dia kipas. Sampai tanya Tok Guru dia kata, engkau kipas pendustaan daripada Nabi, engkau buang. Jadi tulis Sahih Al-Bukhari. Itu Imam Al-Bukhari. Maknanya kita ni ikut Nabi tu. Itulah jalan keselamatan. Okey. Ustaz pun kita ikut juga. Selama ustaz tu dia ajar kita jalan menuju Allah sesuai dengan petunjuk Nabi. Jadi kita ikut ustaz sebab kita tak kenal Nabi, kita ikut ustaz. Tapi selama ustaz tu tidak menyimpang daripada jalan Nabi. Tapi kalau dia bawa kita ni lain daripada jalan Nabi, kita tak tahu. Sudah, lagu mana? Isu cak halal tadi super boleh guna juga kan? Saya ustaz, saya tak tahu. Oleh kerana dia ni ustaz, saya anggap dia ada cak halal lah, saya pun ikut lah. Boleh ke lagu tu? Soal makanan dia sebenarnya ringan nak dibandingkan soal akidah. Makanan ni dia pergi ke perut. Akidah dia pergi ke hati. Okey. Masalah hati kalau rosak, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bila rosak hati, rosaklah. Akidah ni kalau dia masuk dalam hati akidah yang salah. Sebab tu jangan anggap makanan tak apalah, kalau cok halal tu kita ustaz, kita ikut ustaz je, ustaz ni okey-okey lah. Jangan jangan. Hatta Ustaz Hashimi sekalipun, jangan dia ikut saya ni kata, saya ni ikut Ustaz Hashimi lah, dia gimana saya ni ikut belakang. Jangan. Abu Bakar As-Siddiq sendiri kata, taat di aku selama aku taat kepada Allah. Sekiranya aku tak taat kepada Allah, jangan taat kepada. Jadi selama saya ajar benda ni kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut. Tapi kalau tiba-tiba satu hari kita tinggalkan Rasulullah, ikut jalan saya sendiri, jangan ikut saya, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita ni, sebab tu antara tips mudah kita nak tahu. Kita nak belajar kan dengan ustaz mana kan? Kita tengok ustaz tu dia ajar kita ikut dia ke dia ajar kita ikut Nabi? Dia kan sama ada kalau dia kata saya buat macam ni. Kalau dia kata jom kita ikut sunnah, kita ikut Rasulullah, kita buat sebagaimana Nabi. Step pertama dah okey dah. Tapi masalah sekarang ni ada pula orang yang kata ikut Nabi, tapi sebenarnya hak dia sebut tu tak ada daripada Nabi pun. Yang tu cabaran lebih sikit. Zaman sekarang ni banyak orang hadis palsu. Ajaran pelik-pelik. Zikir sampai juta-juta ni. Padahal Nabi tak pernah ajar sampai sejuta pun. Nabi ringkas. Selepas solat 3 kali je. Ya, paling-paling la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Tak ada sejuta, tak ada Nabi. Kalau sampai sejuta bila masuk nak jihad lagi. Nabi jihad lagi, belajar mengajar lagi, pergi buat baik kepada jiran tetangga lagi. Banyak sebab kita nak masuk syurga ni. Jadi kena hati-hati. Zaman lah ni kena sangat hati-hati. Berapa banyak orang berdusta atas nama Nabi. Dia tak takut pun saya. Tak tahulah macam mana. Ujian Allah Ta'ala di akhir zaman ni macam-macam lagi. Okay. So kita kata pertama sekali kita tengok dia dah ajar untuk Nabi ataupun untuk dia. Kalau dia kata ikut Nabi, ada tak dia bagi ayat Quran, ada tak dia bagi hadis Nabi. Kalau dia tak bagi ayat Quran, dia tak bagi hadis Nabi, itu kekal dakwaan dia semata-mata. Okay, dakwaan dia semata-mata. So kita orang awam ni, jihad kita dalam bab tu kena pilih mana kita nak ambil ilmu. Kalau kita makan, kita cari tak makan. Cari restoran mana sedap makan. Kalau restoran tu ada kotor sikit, keracunan makanan, tak pergi dah. Kalau kita pilih untuk makan, lagilah kita pilih untuk belajar. Kembali kepada
Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab tu buku kita ni walaupun kecil, kita kata tajuk dia, ambillah akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ni sebahagian jihad kita. Jihad kita di akhir zaman ni, jihad nak jaga agama ni. Okey? Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Adapun jihad dengan orang kafir, kita tadi jihad orang kafir dan orang munafik berlaku dengan berlaku dengan senjata, okey. Berlaku juga dengan lisan, okey. Dan berlaku juga dengan doa. Okay? Paling-paling kalau kita tak boleh nak nasihat, nak lawan dia dengan senjata, okay? Kita lawan dia dengan lisan kita, berhujah dengan dia dan sebagainya. Kalau tak boleh juga, maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah kepada dia. Okay? Dalam tiga-tiga keadaan tersebut sama ada, tapi yang paling utama adalah jihad dengan senjata tadi. Paling tinggi darjat dia, sampai mati sebagai syahid. Tak boleh dengan senjata, dengan harta. Tak boleh dengan harta, kita pergi kepada lisan ataupun sebagainya. Baik. Jadi itu bab jihad dengan senjata. Pak kita lah ni tak berlakulah. Jihad dengan senjata ni belum lagi berlaku, tapi telah berlaku. Bila? Bila berlaku? Telah berlaku benarnya. Keling mana tak, saya tahu. Cuma pada saya lah, apabila berlakunya penjajahan zaman dulu, sebenarnya mereka datang membawa agenda untuk memerangi agama. Kita je kata dia datang ni cari rempah. Kita belajar sejarah rempah, sebab belajar sejarah rempah. Tapi sebenarnya yang serang kita pada masa tu adalah tentera salib. Yang serang kita tanah Melayu dulu, zaman Melayu Melaka dulu, yang serang kita 15-11 tu. Zaman tu adalah zaman perang salib. Masa tu Alfonso di Albuquerque, dia nak pergi serang Hijaz, Mekah dan juga Madinah. Masa itulah juga berlakunya empire-empire. Sebab tu yang lawan dia dulu para ulama. Tak janggut. Siapa dia? Orang ulama. Orang ulama yang terkedepan lawan. Pasal apa? Sebab mereka anggap itu adalah jihad mereka. Cuma bila British menang, automatiklah orang lawan dia dianggap penderhaka. Sebab mereka datang masa tu, kerana tu saya hipotesis awal, ni mungkin orang cerdik pandai lagi, kita Islam kita, kerajaan Melayu Melaka, kerajaan Islam Melaka, kita telah Islam ratusan tahun masa tu, dan empire kita sangat hebat, sehingga orang Cina datang berdagang di Melaka, orang Arab datang berdagang di Melaka, orang India pun datang berdagang di Melaka. Bawa kapal besar-besar, bawa barang dagangan hebat-hebat untuk berdagang di Melaka. Cuma persoalan saya, cuba cari satu monumen Islam, masjid, umur dia sebelum daripada tarikh penjajahan Portugal, 1511 ke bawah, di Nusantara. Ada ke tak? Paling-paling kita boleh pergi Formosa, paling tua di Malaysia. Soalan dia, takkan zaman Melayu Melaka tak ada masjid walaupun sebiji? Di Indonesia ada Candi Borobudur, tapi masjid tak ada. Gimana? Sebab tu saya insist kata, zaman dulu mereka datang bukan cari rempah. Rempah tu sejarah yang ditulis.
Tapi lain daripada agenda rempah tu, ada banyak lagi agenda lain. Baik. Jadi jihad melawan orang kafir ni berlaku kewajipan dia hukum dia apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Maknanya kalau ada orang pergi, kita sebahagian orang wajib pergi, kita tak wajib. Duduk di kampung duduk di rumah. Tapi ada keadaan dia jadi fardu ain. Bila fardu ain? Dalam 4 keadaan. 4 kita berlaku ni. Tak, saya baca tulisan ni lah. Pertama, apabila orang Islam berada dalam kawasan jihad. Bila dia hadir, maka wajib, dia tak boleh lari daripada perang. Yang kedua, apabila musuh dah datang ke tempat kita. Tiba-tiba congok depan rumah musuh depan tu. Kita kata kamulah pergi lawan, aku tak. Tak, fardu ain, kewajipan semua orang Islam pada masa tu. Yang ketiga, bila pemimpin memerintahkan semua rakyat kena berjihad, maka masa tu wajib semua. Dan yang keempat, apabila keadaan sangat memerlukan dia dan tidak ada orang lain selain daripada dia. Kalau tiba-tiba dia seorang je ada masa tu untuk mempertahankan agama, maka di saat itu dialah yang wajib, tak ada orang lain. Maka asasnya adalah kembali kepada mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, panjang dah cerita bab jihad kita. Kita masuk kepada bab yang kedua yang kita nak sebut tadi. Macam sekarang kita di negara kita ni berdepan dengan pemimpin agama Islam yang nampak merosakkan Islam. Dia merosakkan Islam ke merosakkan ekonomi negara? Macam serba yang tak kena ada orang buat kan. Nak kena jihad lawan dia pula. Bersenjatakan agama kan. Macam dia kata dia orang Islam kan. Tapi dia buat semua tu apa? Merosakkan Islam tu lah sudut mana? Kalau dia buat maksiat, kita tak panggil merosakkan agama. Melainkan kalau tiba-tiba dia membawa masyarakat kepada kesyirikan. Dia paksa orang macam kalau zaman dulu, kalau di Sepanyol, bila dah tukar kepimpinan orang Islam dipaksa murtad. Yang tu kerosakan agama lah. Tapi kalau dia bawa kepada maksiat, yang tu payah kita nak hukum dia sebagai wajib keluar daripada jihad. Tu kita panggil pemimpin yang melakukan dosa. Pemimpin yang melakukan dosa ni kita wajib lagi taat kepada dia. Pasal itu perintah daripada agama. Itu yang kita nak sebut bab wala' ni. Yang kedua, bab wala'. Al-wala' wal bara'. Kita masuk kepada bab al-wala' wal bara'. Al-wala' wal bara' ni. Munafik. Munafik dengan kafir tu sekali. Cuma munafik ni tidak dengan senjata. Sebab Nabi tak bunuh orang munafik. Cuma dengan lisan, dengan doa, tu kena. Ada apa kita tak tahu. Kalau kita tahu mudah, sama sahabat pun tak tahu. Baik. Al-wala wal bara. Okey, kita baca dulu sana. Apakah yang dimaksudkan dengan al-wala? Dalam buku kita ni, nota. Saya nota tu tulis. Jawapannya, al-wala adalah kecintaan dan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah penolong bagi sebahagian yang lain.
Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, masing-masing menguatkan yang lain. Orang mukmin dengan mukmin saling menguatkan. Okey, al-wala maksud dia apa? Kepatuhan dan pertolongan. Kecintaan dan pertolongan. Maknanya al-wala adalah mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai orang-orang kerana Allah dan Rasul. Okay? So kita sayang kepada orang Islam, tu dia panggil wala. Wala kita ni kepada agama kita, kepada Allah dan Rasul, nombor satu. Okay? Mencintai Allah dan Rasul serta orang-orang yang beriman. Lawan kepada wala adalah barak. Barak ni apa? Barak ni berlepas diri. Bagaimana kata Nabi Ibrahim, innani bari'um mimma tusyrikun. Aku berlindung, aku berlepas diri dari apa yang kamu syirikkan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma kana minal musyrik wa ma ana minal musyrikin. Baik, jadi berlepas diri daripada sesiapa yang menyelisihi Allah dan Rasul dari kalangan kafir, musyrik, munafik dan sekutu mereka. Jadi al-wala' ni maknanya kita taat kepada Allah dan cinta kerana Allah. Baik. Bila sebut bab pemimpin tadi, pada pemimpin ada wala' tak? Ada. Ada kecintaan dan ada ketaatan. Pasal apa? Kerana mereka ni orang Islam dan menjaga agama Islam. Berbalik kepada soalan tadi, apa hukum Ustaz? Tiba-tiba pemimpin kita ni dia mengaku Islam, tapi dia apa? Dia sendiri yang banyak buat kerosakan. Itu persoalan. Bukan sekadar berlaku zaman lah ni, zaman dulu-dulu pun dah berlaku dah. Zaman khalifah-khalifah, ada yang khalifah-khalifah ataupun general-general mereka yang melakukan kerosakan. Seperti contoh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ni famous. Pernah dengar nama dia? Orang yang sangat zalim. Kerja dia bunuh orang je. Tapi para ulama masih lagi sebut kadang-kadang sebahagiannya dengan rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Sebab apa? Sebab dia orang Islam. Jadi sebab tu dia ada dua. Antara maksiat dengan akidah. Dua benda yang berbeza. Orang yang ada akidah tapi melakukan maksiat tak sama dengan orang yang baik tapi tak ada akidah. Kita ada dua orang kawan. Contoh kawan lah, kita ambil contoh kawan. Seorang kawan ni baik sangat tapi dia kafir. Seorang pula dia ni beriman tapi jahat. Tipu kita pula. Okey. Antara dua orang, pasti hati kecil kita akan suka kepada orang baik lebih daripada orang jahat. Secara fitrahnya. Akan tetapi dari sudut agama kita, walaupun kita sayang baik dengan orang kafir tadi kerana kebaikan dia,
tetap saja kita tak boleh sayang kepada dia sepenuh hati. Sebab dia tak beriman kepada Allah. Sepenuh hati maksud saya sebagai contoh, bila tiba-tiba dia mati, kita pun doa kepada ya Allah ampunkanlah dia. Tak boleh. Pasal dia orang kafir. Orang Islam tadi yang jahat, kita tak suka ke dia, tetap saja kita tak boleh suka, tak boleh benci sepenuh hati. Sebab apa? Sebab dia Islam. Kita terikat dengan konsep al-wala wal-bara. Mana jahat mana pun setara, dia bila dia mati, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita salat jenazah kepada dia, kita kata Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nampak tak konsep tu? Begitulah bila kita bawa kepada benda-benda lain. Dalam soal kepimpinan, sama juga. Walaupun baik setara mana orang kafir, dia tak akan jaga agama kita sebagaimana orang Islam yang jahat jaga agama kita. Orang ni memang jahat, tapi dia curi, dia makan rasuah, dia rompak, dia judi. Tapi dalam soal agama, boleh jadi dia masih lagi semayang, dia masih lagi baca Quran. Kalau orang Kristian nak sebarkan agama Kristian, mungkin dia akan halang. Kalau orang nak rosakkan agama Islam, dia ada syiar, dia mungkin ada bab salat Jumaat, dia halang agama-agama kafir untuk disebarkan dari sudut tu. Tapi orang kafir walaupun baik dia. Cuba tiba-tiba orang kafir nak sebarkan agama. Dia kata okeylah, bebas, samalah. Agama lain pun boleh, ini boleh jugalah. Dia tak akan sama orang yang ada dalam hati dia Islam dengan orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi di situ ada konsep al-wala wal bara. Sebab tu Nabi SAW dalam bab pemimpin ini, Nabi suruh kita taat kepada mereka walaupun mereka zalim. Hanya satu je kalau boleh, kecuali mereka ni membawa kepada kekufuran yang nyata. Maka masa tu barulah Nabi izinkan kita untuk keluar daripada ketaatan dia. Kalau dia masih solat, dia masih lagi Islam secara zahir, dia jahat, bunuh orang. Dia jahat, apa lagi? Makan rasuah. Kita ni kejahatan kita, menampak kerosakan kita dalam bab rasuah yang banyaknya. Betul tak? Bab bunuh orang, tak ada. Bab, apa lagi? Nak kata bab judi, minum arak tu kita tak nampak, tersembunyi. Jadi sebab tu dalam bab ini, pada saya lah kembali kepada soalan tadi, masih lagi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kenikmatan di mana pemimpin-pemimpin kita ni masih lagi menjaga agama. Walaupun kita nak cari orang perfect macam zaman Rasulullah tu memang tak jumpa lah. Selama mereka ni Islam, bawa syiar Islam, maka alhamdulillah. Kita taatlah kepada mereka. Bermakna masa pemilihan kita dah jadilah dia taat kan. Tapi masa pemilihan kita tak ada choice antara orang kafir dengan orang Islam. Kalau orang kafir tu kepentingan kita tengok balance sangat akhirat kan. Sebab kan kita tak ada choice nak buat pilihan Antara orang kafir dengan orang Islam. Payah juga nak jawab dari sistem kita. Kalau bab-bab tinggi kena tanya mufti dah lah. Cuma pada saya, kalau ada pilihan orang Islam dengan orang kafir, masa tu antara Islam dengan orang kafir, kita kena pilih Islam. Kalau orang Islam sama orang Islam, pilih antara. Cuma isu dia mungkin berlaku apabila aspirasi Islam dibawa oleh orang kafir. Maknanya dia bawa kebaikan, dia bawa gini-gini. Satu lagi orang Islam tapi tak sama dengan aspirasi Islam. Contoh berlaku. Yang tu kena kita tanya mufti dulu. Cuma pada saya konsep al-wala wal bara kita nak kepada agama. Bahasa mudah, kalau saya diberi pilihan, tiba-tiba orang kafir dengan orang Islam.
Saya akan pilih orang Islam. Melainkan kalau orang Islam tu betul-betul jahat sungguh lah. Kalau pilih dia ni memang kemungkaran dia melampau-lampau. Tak payah keluar ngundi lah. Tak payah keluar ngundi. Pasal apa? Dah jadi fitnah dah. Hak ni kita nak undi hak ni tak betul. Nak undi hak ni pun takut salah. Tak payah. Begitu. Kalaulah sampai ke tahap tu. Tapi kalau kemudaratan, kita zaman lah ni kita pilih kemudaratan yang paling ringan. Nak cari hak ni bagus, hak ni salah. Tak, zaman kita ni tengok atas kertas tu lebih kurang je. Cuma mana yang lebih kurang mudaratnya. Akhafud dararain dipanggil akhafud dararain. Mana yang lebih kurang. Cuma konsep al-wala' wal bara' berlaku dalam semua aspek kehidupan kita. Mencintai orang Islam ni berlaku dalam semua aspek kehidupan kita. Termasuklah, saya surah pada pakaian dan perkataan. Contoh, bila orang kafir mati, kita pergi ucap rest in peace. RIP, rest in peace. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Pasal apa? Sebab dia orang kafir. Kita orang Islam. Orang Islam sayang kepada Allah lebih daripada sayang orang kafir. Ini sayang kita betul. Kawan kita meninggal, baik dengan kita, tolong kita banyak. Tapi dia kafir. Bila dia meninggal, kita lebih sayang kepada Allah. Allah murka kepada dia. Takkan kita nak doa kebaikan kepada orang yang Allah murka kepadanya. Ginilah orang tu baik sungguh, tapi dia dengan ayah kita tak ngam. Kita baik dengan dia. Tapi sampai satu keadaan bila ayah kita kata jangan pergi kat dia, apa kita buat? Kita taat kepada ayah kita lebih taat pada dia. Sekarang ni orang kafir ni baik dengan kita, tapi Allah Azza wa Jalla larang kita istighfar untuk mereka. Kita tak boleh kata. Pasal apa? Kita sayang kepada Allah lebih daripada dia. Itu maknanya al-wala' kita, ketaatan kita lebih kepada Allah daripada orang kafir. Baik. Tapi selagi dia belum meninggal, kita masih boleh mendoakannya. Mungkin dia Boleh. Lalu selagi dia belum meninggal, kita pergi buat baik kepada dia dengan harapan dia masuk Islam. Kita buat baik kepada dia dengan harapan dia masuk Islam. Sebab kita bukan benci kepada dia, tak. Selama dia belum mati, belum terbukti dia musuh Tuhan. Boleh jadi dia ni akan masuk Islam, kita tak tahu. So kita buat baik kepada dia dengan harapan dia meninggal dalam keadaan Islam. Tapi bila dia dah meninggal, terputuslah pintu kebaikan kita kepada dia. Tak boleh lagi kita nak istighfar untuk dia, tak. Tapi kalau dia masih hidup, buat baik kepada dia dengan harapan dia masuk Islam. Kalau dengan kafir ni kita setakat buat baik ni, tapi kita tak mengajak dia kepada Islam, dan tak berdakwah lah. Soalan bagus tu. Kalau orang kafir, kita baik dengan dia. Cuma kita tak pernah ajak dia masuk Islam. Apa hukum dia? Hukum dia bagus lah. Bagus dah setara tu. Buat baik kepada orang kafir tu bagus dah. Dengan harapan nanti kalau dia jumpa hidayah Islam, dia akan teringat kepada orang Islam yang baik. Cumanya, apakah cukup dengan berbuat baik begitu? Ataupun kita kena ajak dia untuk masuk Islam? Itu melihat kepada kemampuan masing-masing. Ada orang mampu untuk menjadi pendakwah, dia ajak. Ada orang tak mampu. Tapi mesti ada dalam diri dia ni keinginan. Sebab kalau dia betul sayang kepada saudara dia ni, dia tak tergamuk untuk tak ajak kawan dia masuk Islam. Sebab dia tahu kalau dia mati nanti, dalam akidah kita, orang Islam masuk syurga, orang kafir masuk neraka. Kita tak tergamuk kalau ada kawan non-Muslim, kurang-kurang kita doa. Pada tadi kan kita doa kepada dia. Ya Allah, aku ni tak mampu dah nak ajak dia ni, tak reti nak ajak. Berilah kepadanya hidayah melalui jalan yang engkau lebih tahu dan engkau lebih mampu. So boleh jadi dengan sebab doa kita tu Allah hantar orang lain
ajak dia masuk Islam. Boleh jadi. Okey? Cuma sayang kepada orang kafir jangan sampai lebih daripada orang Islam. Okey. Sebab tu benci kepada orang Islam jangan sampai benci sampai tak ada spare kepada dia sebagai seorang Muslim. Saya ulang banyak kali bila orang sebut tentang sahabat-sahabat atau orang-orang benci kepada pemimpin-pemimpin yang korup dan sebagainya. Saya kata korupsi adalah korupsi. Kita benci korupsi. Tapi sebagai seorang Islam, selama dia seorang Muslim, maka dia masih memiliki hak untuk kita doakan dia. Sebab apa? Kita terikat dengan konsep al-wala wal bara. Itu cinta kepada orang Islam dan berlepas diri daripada musuh Allah ataupun orang bukan Islam. Okey. Ya. Sahabat ni dia tak faham tentang suluk. So dia tanya, adakah suluk tu tidak ikut Nabi? Dia nak tahu macam mana zikir yang belajar Nabi. Okey, apakah soalan, balik soalan kepada soalan bab suluk tadi. Apakah suluk bukan daripada Nabi? Jawapan dia ya. Bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab saya dah sebut tadi, Nabi selepas daripada baginda menjadi rasul tidak pernah lagi bertahanus dalam gua Hira. Paling dekat kalau nak bersuluk juga, kita guna istilah suluk lah, paling dekat ialah iktikaf 10 akhir Ramadan. Iktikaf 10 akhir Ramadan. Jadi kita tak payah panggil suluk, tak apa, kita panggil iktikaf. Kalau kita nak lari daripada dunia 10 akhir Ramadan, duduk masjid jangan keluar. Tapi ini ikut sunnah lah, sebab Nabi tak buat di luar Ramadan. Yang suluk tu dia tempat macam Iya betul, tahu dia. Masing-masing duduk bersendirian dalam duduk berzikir dan sebagainya. Jadi apa yang Nabi buat kena ikut, jangan follow on. Tengok Nabi iktikaf bulan Ramadan. Jadi itu menunjukkan bersuluk ni boleh. Tuan-tuan, dia tak jadi dalil macam tu. Dia baca lebih daripada tu. Dia kata dalil Nabi iktikaf. Saya nak ajar tuan-tuan supaya kalau kita nak ganti kepada suluk, ialah iktikaf 10 akhir Ramadan. Tapi jangan salah faham pula. Ustaz kata bolehlah bersuluk gitu. Tak. Jangan bawa pula dalil. Tengok Nabi beriktikaf 10 akhir Ramadan menunjukkan adanya ibadat suluk. Tak. Nabi tak buat melainkan 10 akhir Ramadan. Jadi kita jangan keluar daripada 10 akhir Ramadan. Pergi iktikaf pula 10 akhir Rabiul Awal. Nabi iktikaf tu bukan cara dia orang suluk tu. Dia suluk lagu mana? Duduk dalam kelambu. Sorang-sorang. Jadi soalan pertama, apakah suluk datang daripada Nabi? Jawapan dia tak ada. Soalan yang kedua, bagaimana cara Nabi zikir? Baik. Pertama, kita sebut paling hampir kalau nak juga iktikaf 10 akhir Ramadan. Kemudian banyakkan baca Quran. Orang bersuluk sibuk dengan Quran ke sibuk dengan apa? Sahabat-sahabat dulu zikir mereka paling utama adalah Al-Quran. Kalau mampu 5 juta zikir, selawat 5 juta, Quran tak mampu nak khatam seminggu, sebulan sekali, yang tu masalah. Kan? Jadi para sahabat kita ni ikut Nabi mudah khatam Quran. Melainkan kita 5 juta pun dak, hak ni pun dak. Tak apa tu dia panggil cap malas. Ni tak, Quran tak baca tapi selawat boleh 5 juta. Itu ada benda yang tak seimbang. Okay? Jadi ikutlah Nabi. Zikir lepas solat 33 kali. Zikir pagi petang ada. Ya subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa bidada kalimati. Zikir-zikir yang berkait dengan amalan harian, nak masuk rumah baca doa, masuk tanda baca doa, nak keluar tanda baca doa, naik kenderaan baca doa, nak tidur baca doa, semua tu adalah zikir. Jadi kita kembali kepada zikir-zikir mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
termasuk al-wala, kita kembali kepada al-wala wal bara. Termasuk al-wala wal bara adalah tidak mengikuti perayaan orang kafir. Okey. Al-wala ni kita sayang kepada Islam, bara berlepas diri daripada agama bukan Islam. Termasuk daripadanya ialah tidak mengikuti perayaan orang kafir. Kita hari ni 15 Disember. Sekarang ni meriah di pasar raya pakaian Santa Claus ke panggil? Santa Claus dengan topi merah, ada pokok Christmas. Orang anak-anak muda kita pun pergi kata pakai topi merah dengan pokok Christmas, ambil gambar. Dia pun happy, Merry Christmas. Ini sebenarnya tak boleh. Orang Islam tak boleh buat macam tu. Sebab apa orang Islam tak boleh buat macam tu? Sebab pertama, merayakan Christmas, terutama Christmas adalah perayaan agama. Perayaan agama. Yang kedua, apa yang mereka sebut dalam Merry Christmas? Mereka sambut apa? Mereka sambut kelahiran Nabi Isa. Habis itu kalau kelahiran Nabi Isa salah, kau sambut birthday Nabi Isa. Tuan, mereka bukan sambut kelahiran Nabi Isa sebagai manusia. Dia sambut kelahiran Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Kalau kita belajar Quran, tadabbur Al-Quran surah Maryam, cerita tentang Nabi Isa dalam surah Maryam ni, Allah Ta'ala tahu dah dalam Quran, Allah Ta'ala cerita orang Nasrani ni akan ambil Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Hampir-hampir langit tu pecah, bumi terbelah, gunung hancur mendengar dakwaan mereka Nabi Isa ni anak Tuhan. Langit dengar aja orang kata Nabi Isa anak Tuhan, langit nak pecah. Bumi dengar aja orang kata Nabi Isa anak Tuhan, bumi nak terbelah. Gunung dengar aja orang kata Nabi Isa anak Tuhan, gunung nak hancur. Mari pak kita, apa salahnya kita nak ucap kat dia tu sebagai apa tu? Saudara, persaudaraan, humanity dan sebagainya. Baca ayat tu. Mana? Yang langit hampir terbelah. Saya tengok nombor ayat takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Ayat 90 dan 91 surah Maryam. Okey, boleh rujuk surah tu. Ni perlu waktu-waktu ni lah kita kena praktik al-wala wal bara ni. Maknanya kita berlepas diri. 90 sampai 92 lah. Okey, sampai 92. Takadu kalau kita nak baca rentetan cerita dia daripada ayat 88 lagi. Pendek-pendek je ayat dia. Kalau nak baca boleh buka Quran tu, baca. Wa qalu ittakhadhar rahman walada. Mereka berkata Allah ni ada anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sesungguhnya kamu telah melakukan satu perkara yang besar salahnya. Apa dia? Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Langit hampir pecah. Bumi nyaris terbelah. Gunung nyaris runtuh. An da'u lirrahmani walada, kerana mereka mendakwa Allah mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, dan tidak layak, padahal tidak layak bagi Allah memiliki anak. Jadi sebab tu
Kita dalam bab ni kena faham sungguh. Al-wala' wal bara' ni bukan sekadar pada parti politik, dia agama kita. Kita berlepas diri daripada agama selain daripada Islam. Berlepas diri dari agama selain dari Islam. Nak ucap Merry Christmas, ucap tu. Oh, selamat ulang tahun apa? Anak Tuhan. Kena cakap apa kat dia? Dia sambut kelahiran Nabi Isa sebagai anak Tuhan, kita pergi wish kat dia. Tak betul. Langit dengar pun nak pecah dah. Jadi ini termasuk dalam bab al-wala wal bara'. Maknanya kita ni kecintaan kita kepada agama lebih daripada kecintaan kita kepada selainnya. Dia pun sebenarnya dia tak ucap pun selamat hari raya kat kita. Kita yang lebih-lebih nak jaga selamat hari raya kat dia. Ni orang dia. Dan satu lagi, kalau dia cakap kat kita tak ada masalah. Sebab dia daripada pihak yang kafir cakap kepada orang Islam, mahal. Kita yang masalah bila kita kata kat dia. Sebab apa? Kita ada agama yang perlu kita jaga. Okay? Agama kita, inna dina indallahil Islam. Kita terikat dengan ayat Allah, agama yang benar di sisi Allah ni Islam ni. Itu masuk konsep wal-wala wal bara'. Kita terikat dengan ayat Allah tu. Melainkan agama semua sama. Kalau kita kata semua agama sama, mu nak wish dia, kalau kamu iktikad lagu tu, kamu telah menentang ayat Allah, inna dina indallahil Islam. Jadi kita memang selamanya tak boleh letak Islam ni sama dengan agama lain. Tak boleh. Bukan sebab kita tak. Sebab Allah, dia pemilik langit dan bumi. Dia yang kata macam tu. Hanya Allah redha Islam. Wa raditu lakumul Islam madina. Hanya aku redha bagi kamu Islam sebagai agama. Jadi bukan sebab kita ni semangat apa kita panggil, kebangsaan ataupun ta'assub. Oh, dia ni ta'assub Islam je dia nak. Tak, dia bukan panggil ta'assub. Ta'assub ni kalau kita kerana kenegerian. Dia jumpa orang geng Kelantan, mula kecek Kelantan tak terbit dah bahasa orang lain. Ta'assub buat dia. Jumpa orang Kedah cakap Kedah. Nah. Jumpa orang Penang cakap Penang. Itu kenegerian. Ada orang parti politik. Ada orang parti pasukan bola. Yang tu tak apa, tak ada masalah. Okey? Kita nak kata tak boleh ni tak apa. Tapi Islam dia tak panggil ta'assub. Kita panggil berpegang teguh pada tali Allah. Dia panggil al-i'tisam. I'tisam ni berpegang teguh pada tali Allah. Berlepas dirilah daripada orang-orang yang bukan Islam. Okey, buat baik lain. Buat baik kena buat baik. Tapi benda yang melibatkan red line, okey, panggil jangan melampaui benda-benda yang kira borderline antara kita dengan dia dalam soal agama. Kita buat baik ke dia sakit, kita pergi ziarah di hospital. Okey, tak ada masalah. Tak melibatkan akidah kita. Okey. Dia susah nak minta bantuan, kita pergi tolong dia, tak ada masalah. Kita susah minta tolong dengan dia, tak ada masalah. Tapi ada perkara yang berkait dengan agama. I'tiqad. Kalau kita ucap Merry Christmas, itu bertentangan dengan i'tiqad kita. Yang tu tak boleh. Bila dia mati, kita nak kata rest in peace. Itu ada kaitan dengan akidah kita. Apa lagi kita nak kata? Benda-benda berkaitan dengan akidah kita. Soal percaya tu tak masuk lagi. Budak-budak kita duk tengok TV, duk percaya Santa Claus malam-malam akan mari bagi hadiah. Tu tak masuk lagi. Budak-budak akan minta wish. Malam 25 Disember minta wish, nak minta hadiah, doa minta hajat dengan Santa Claus. Atau macam-macam benda-benda yang melibatkan akidah. Tu baru satu agama. Mari raya Cina, mari raya Deepavali, mari raya apa lagi? Kita ni antara tempat yang paling banyak perayaan. Hari Gawai, Cap Gomeh.
Orang kita mudah tiru. Zaman dulu gaya pasang pelita ya. Main bunga api lah. Ni gaya main meriam. Bedung. Kalah gaya Cina. Nah, orang kita ni. Jadi kita tak faham konsep al-wala' wal-bara' tu. Jadi dia bukan sekadar pada soal kepimpinan. Soal wala' wal-bara' adalah soal kita menjaga agama kita dan berlepas diri daripada selain dari Islam. Buat baiklah kepada mereka, tapi jangan cross the line. Okey? Baik. Apa tak ingat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim yang dia mendoakan bapa dia Apa dia? Nabi Ibrahim. yang meninggal. Kemudian ada teguran. Ya. Larangan daripada dua-dua. Nabi Ibrahim pun Allah larang, Nabi Muhammad pun Allah larang. Nabi Muhammad nak minta istighfar untuk pakcik dia, Abu Talib. Nabi Ibrahim nak minta istighfar untuk ayah dia, Azar. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam surah At-Taubah, boleh rujuk surah At-Taubah. Ya. Nombor ayat 113 dan 114. Allah Subhanahu wa taala kata, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Maksud dia, tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang-orang musyrik. Tak boleh. Nabi pun tak boleh, orang beriman pun tak boleh minta ampun kepada orang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabat. Sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka, yakni dia mati dalam keadaan musyrik. Tak boleh. Wa ma kana istighfaru Ibrahim, dan tiadalah istighfar Nabi Ibrahim kepada ayahnya melainkan janji sahaja, janji yang dia buat kepada ayahnya. Dan apabila ternyata kepada Nabi Ibrahim bahawa bapanya musuh bagi Allah, dia pun berlepas diri darinya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu lembut hati lagi penyabar. Jadi Nabi Ibrahim sendiri lepas ayah dia, jelas ayah dia tu meninggal dalam keadaan tersebut, dia dah berlepas diri. Jadi kita dengan orang, kita Islam ni tidak kata kita ni agama kita zalim, tak. Kita buat baik kepada orang kafir, tapi kita lebih sayang agama kita. Jadi kita kena, bukanlah maksud kita jumpa orang kafir, asyik kafir nak bunuh, bukan. Kita buat baik, kena buat baik ke dia. Pasal apa? Sebab dia pun orang Islam, manusia juga, dan kita mengharapkan dia masuk Islam. Tapi apabila berkait dengan soal agama, benda-benda yang mencalarkan agama kita, kita kena spare, sebab kita lebih sayang agama kita. Okey? Pertanyaan ketiga dalam kitab kita, bolehkah wala' kepada orang kafir? Sekarang ni tak setia dia diberikan kepada orang kafir. Soalan tadi. Jawapannya, tidak diizinkan untuk melakukannya. Tidak diizinkan untuk melakukannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin." Barang siapa di antara kamu mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.
Kalau kira ayat tu belum jelas tu, Tapi dia gini Ustaz. Masuk pilihan raya lah. Kan? Okey, isu pak kita ni sebenarnya isu setempat. Asas tu ada dah faham dah. Okey. Ketua parti ni Islam. Calon dia Tapi calon dia tak pasal kita tu bukan Islam. Jadi kita nak ketua ni. Tapi dah letak juga calon bukan Islam. Kita tak ada pilihan kena pakah dia jugalah. juga, tapi kita sebenarnya pakai yang atas. Pakah kumpulan Islam. Ini bukan Islam, tapi buah ni Islam. Dia saya kira ginilah. Lagi ni Islam lah. Demokrasi ni benda hak tak pernah mari zaman dulu. Jadi payahlah tu. Jadi payah kita nak ukur. Pasal apa? Sebab zaman dulu orang Islam kira jelas, mudah. Iyalah, tapi ayat-ayat macam tu biasanya memang ayat masa keluar masa nak ngundi lah. Tapi bila dah menang dia tak jadi gitulah. Dia akan jadi macam-macam. Pasal unsur-unsur dia halus kadang-kadang benda-benda kecil tapi melibatkan dasar. Dia bukan datang contohnya pada saya lah contoh. Satu, dia tak serang kita dari sudut agama Islam. Boleh jadi dia buka ruang untuk orang bukan Islam, cukup dah. Sebagai mudarat kepada kita. Contoh, anak-anak muda kita, orang kata, kalau kita kuat iman, apa kita nak takut? Ada orang kata itu. So, masalah kita lemah iman. Kita bukan, dah kita lemah iman, masuk-masuk kita takut pada. Kalau kita kuat iman, kita tak perlu takut dah kepada dia orang. Betul, atas ketahnya gitu. Tapi kita sebagai orang Islam, kita kena tengok kelemahan kita. Jangan bagi orang attack dari sudut tu. Betul tak? Kita ada dasar otomotif negara. Contoh, sebagai contoh. Kenderaan kita jual dengan harga sekian. Orang lain nak bagi jual, kita bagi excise dia mahal. Pasal apa? Sebab nak bantu industri kereta kita. Sama juga. Kalau kita open market, contoh, di zaman umat Islam, anak-anak orang Islam lemah. Terpengaruh dengan dakwah ni mudah. Dia bawa pula harta benda yang macam-macam tawaran. Okey? Budak-budak muda pun tengok seronok, tiba-tiba meninggalkan agama. Kita nak lagu mana? So, cara kita adalah kita sekat penyebaran. Alhamdulillah pak kita ni dah berlaku dah. Pak kita ni dari sudut undang-undang agama selain daripada Islam tidak boleh disebarkan. Tapi bila dia buka atas nama kebebasan agama, tu pun sudah cukup memberi kemudaratan. Islam, lepas tu dia buat banding pula, dia buat macam ni. Kita kena adil. Sebagaimana kita boleh berdakwah di tempat orang, maka orang juga nak berdakwah di tempat kita. So kita kena ada konsep keadilan. Betul, di saat kita mampu. Macam orang nak pergi berdebat jugalah. Kalau kita pergi tak pandai nak pergi berdebat, jangan pergi debat. Silap-silap kita jual agama kita. Pasal apa? Bukan Islam yang salah, kita yang lemah. So kita kena berinteraksi dengan sifat kita yang lemah. Jadi dari sudut-sudut begitulah. Saya kata dalam bab demokrasi ni kena tanya mufti yang lebih alim, yang mana saya kira benda ni dia datang kerana kita berada dalam sistem yang agak, cuma kalau ikut Abang tadi, kita kira undi parti, bukan undi calon tu. Maknanya parti kita ni pemimpinnya orang Islam atas. So kita nak memenangkan pemimpin ni melalui jalan calon yang bukan Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau boleh lah kita ni biar calon orang Islam jelas-jelas. Tapi tak akan berlaku. Pak kita ni tak akan berlaku sebab masyarakat majmuk macam ni
Cuma alhamdulillah pada saya lah, satu lagi jalan kita ni, alhamdulillah kita ada raja. Ketaatan kita walak yang paling utama sekali berada pada raja-raja kita. Saya pernah tanya seorang syekh, syekh kita kan, saya tanya syekh, ketaatan kita ni, kalau saya di Malaysia kita ada Perdana Menteri dan kita ada raja, kepada siapa yang paling kita kena taat? Jawapan dia, kepada orang yang tidak tercabut kekuasaannya, kata syekh. Saya kata raja. Kalau raja lah dia kata. Saya pun tak kata lagi, walaupun sebenarnya raja tak memimpin. Saya kata ke Syekh Hafiz Hakami dulu kat kuliah hadis Universiti Madinah, walaupun raja tu tak memimpin, yang buat urusan semua Perdana Menteri. Dia kata walaupun raja tak memimpin. Sebab zaman dulu ada khalifah yang dilantik kanak-kanak. Rakyat semua ni ikut Perdana Menteri. Tapi Perdana Menteri akan report kepada khalifah lah, kanak-kanak. Kenapa? Sebab di situlah lambangnya penyatuan umat. Dia tak berpecah. Kita ni wahdah, penyatuan umat Islam tu paling nombor satu. Sebab tu alhamdulillah hari ni bila berlaku huru-hara politik sekalipun, umat Islam masih lagi aman, tak seperti negara-negara yang tak ada raja. Indonesia kalau berlaku zaman kita ni, bawa situasi politik kita letak di Indonesia, saya rasa tiap-tiap hari ada demonstrasi. Betul tak? Tapi alhamdulillah tempat kita ada satu sistem yang dipanggil sistem parlimen beraja. Apa-apa pun dia kena pergi ngadap raja dulu. Jadi di situlah ketaatan setia kita. Walaupun kita tengok raja kita ada kekurangan, tapi padanya ada simbol penyatuan, keamanan. Dan kita nak itu. Soal peribadi dia, raja akan dihitung oleh Allah. Perdana Menteri akan dihitung oleh Allah. Kita pun akan dihitung oleh Allah pada soal peribadi kita. Tapi soal kenegaraan dan ketaatan, dia masih lagi kita kena ikut hierarki yang ada, itu taat setia pada yang memimpin kita yang paling utama, dan di situlah lambang keamanan kita. Okey, wallahu taala a'lam. Oi, pukul 12 hari ni, lama hari ni. Subhanakallahumma. Ada soalan lagi tanya? Wah, banyak. Ramai minat tajuk hari ni. Hak sulut lagi ke ni? Tak, hak lain pun tak? Okey. Dia sebenarnya kena ikut skill masing-masing. Ajak orang ni ada macam-macam cara. Mungkin kita boleh ada buku, saya ingat ni, ataupun kursus MRM pun ada buat kursus untuk mana approach orang-orang non-Muslim. Ada satu buku juga, metod berdakwah kepada non-Muslim mengikut Al-Quran. Dia ambil uslub-uslub Al-Quran untuk kita berdakwah kepada orang non-Muslim. Tapi saya kongsi beberapa pengalaman lah. Sama ada kita boleh berdakwah dengan buku, ataupun ada sahabat-sahabat kita buat kerja volunteer di masjid, jadi pemandu pelancong di masjid wilayah. Dia orang kafir datang melancong, sambil-sambil tunjuk masjid, ceritakan tentang agama Islam. Ada sahabat kita buat begitu, dan alhamdulillah ada yang masuk Islam dengan sebab usaha tu. Ada yang buat di masjid apa Melaka tu? Masjid Selat di Melaka. Itu salah satu daripada cara. Okay. Ada juga orang yang dia approach dengan pekerja bawah dia, sambil-sambil makan, tanya tentang ketuhanan. Dan kalau kira Nabi SAW banyak uslub berbeza. Nabi bila ada seorang sahabat, Nabi tanya direct, kalau kamu susah minta dengan Tuhan mana? Dia kata Tuhan di langit. Kalau kamu sakit minta dengan Tuhan mana nak sembuh? Yang di langit. Jadi Tuhan yang di bumi ni nak buat apa?
Jadi setiap kali sakit minta dengan yang di langit. Setiap kali sakit nak hajat minta di langit. Jadi Nabi kata, tinggalkanlah yang di bumi, berimanlah dengan yang di langit. Itu uslub Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Uslub Nabi Ibrahim pecah teruslah. Itu uslub Nabi Ibrahim kalau dia dah mampu. Ada sahabat kena J pula kalau zaman kita ni, kena J pula. Tak lewat lagu tu. Melainkan adik-beradik dia. Adik-beradik dia tak apa. Itu terpulang pada dia. Uslub macam-macam, tengok kepada kesesuaian tempat lah. Okay. Yang ada hajat Ustaz yang kata kita tak boleh mencerca apa semua. Ada. Cuma masalahnya mereka sangka kita mencerca, padahal tidak. Ada mereka ni sampai kadang-kadang bila kita kata agama dia tak betul, dia kata kita mencerca. Tak, lain. Kita jangan siapa kita kata bila sebut agama orang tak betul itu mencela, tak. Itu menyatakan kebenaran. Cikgu bila kata 2+2=5, kita kena kata salah. Kita tak boleh nak kata betul. Kita kena kata kebenaran sebagai kebenaran. Cuma uslub kita tu lagi mana. Kalau mencela ni, Tuhan kamu ni bodoh lah. Itu mencela. Tak, kita kata Tuhan kamu tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar. Kamu mintalah dengan Tuhan yang maha melihat dengan yang maha mendengar. Itu bukan mencela, itu menyatakan kebenaran. Baik. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.